disarankan kepada kalian untuk membaca surah-surah Al-Quran yang boleh menjadi pertahanan buat diri kalian sebelum kita meneruskan kisah seram alam jin. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada kalian yang menonton. Mohon kalian subscribe, like dan share kepada umum supaya kisah-kisah seram yang disampaikan membawa manfaat dan pengajaran kepada semua saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. Untuk kisah seram Al-Jin kali ini, ianya lebih kepada bersikap santai. Aku tak nak formal sangat sebab ianya lebih kepada pengalaman aku sendiri berkaitan dengan sekolah yang paling seram, sekolah yang paling angker, sekolah yang paling menakutkan dan juga sekolah yang paling berbahaya. Okay, sebelum tu aku nak terangkan sedikit lah. Aku ni sebelum ni ada tengok cerita kisah-kisah yang seram yang lain, penerangan berkaitan dengan kisah-kisah seram yang lain. Contohnya DJ KC masa tu di Ria FM. Kemudian sekarang DJ KC beralih kepada malam seram yang boleh kita lihat pada YouTube. Kemudian pada tahun 2008, 2009, 2007 macam tu, Ismail Halil ya, dekat stesen radio di Malaysia. Kemudian kalian boleh nampak ya dekat YouTube berkaitan dengan sekolah-sekolah yang seram ni, iaitu boleh kita lihat macam sebagai contoh 5 sekolah paling seram di Malaysia, 7 sekolah paling seram di Malaysia, 10 sekolah paling seram di Malaysia, sekolah yang paling menakutkan, lebih kurang macam tu yang kita boleh nampak, yang kita boleh lihat dekat YouTube. Jadi daripada pengamatan aku, apa yang aku boleh lihat dan apa yang aku faham situasi dan juga penerangan, sebagai contoh kita ambil input daripada YouTube. Macam sekolah ni ada pra-pra sejarah yang dulu, seperti mana ada zaman British, kemudian sekolah ni ada zaman Jepun, memenggal kepala, kemudian sekolah ni pernah kes bunuh diri disebabkan perkara-perkara yang berkaitan, jadikan pusat penjara, bangunan pra-pra sejarah dijadikan sebagai sekolah. So itu yang kita lihat dan kita faham. Apa yang dinyatakan dalam YouTube nampak angker dan seram. Tapi apa yang aku akan dedahkan kali ini, ianya bukan bangunan prasejarah, tapi ini adalah sekolah sebagai satu-satunya sekolah di Malaysia yang menakutkan, seram dan yang paling penting, berbahaya. Jadi tanpa membuang masa, mari aku jelaskan kenapa aku katakan sekolah ni yang paling menakutkan, seram dan yang paling berbahaya. Kita teruskan dengan episod kali ini. Kisahnya berlaku pada tahun 2009, pada mana pada waktu ketika tu aku bekerja di sebuah syarikat pendawaian elektrikal di Malaysia. Kami dipanggil untuk membuat pendawaian elektrikal di sekolah di Perak lah. Jarak perjalanan di antara kita punya company dengan sekolah tu lebih kurang dalam sejam setengah, mengambil masa perjalanan. Bila kami sampai ke sekolah tu, apa yang aku nampak daripada luaran, sekolah tu bukanlah sekolah prasejarah, tapi ia tetap bangunan lama, bangunan lama sekolah biasalah, bukan prasejarah. Minta maaf ya, apa yang aku boleh terangkan lagi, aku tak boleh terangkan apa nama sekolah tu di Perak. Aku tak boleh nak terangkan. Sebab apa? Aku khawatir kalau ada Persatuan Ibu Bapa iaitu PIBG maupun pihak sekolah ataupun PPD Perak sekalipun, nanti ada kes dakwa-dakwi apa semua kan. Jadi takutlah, aku khawatir. Jadi bila mana nak menjagakan keaiban sekolah tu kan, ataupun takut teraiblah sekolah tu, menjaga nama sekolah tu, lebih wajar kalau aku merahsiakan. Apa yang aku boleh tahu, sekolah ni adalah sekolah kebangsaan menengah ya, sekolah kebangsaan menengah yang terletak di Perak Selatan. Itu saja. Itu saja yang paling terbaik aku boleh katakan, itu saja. Dan ini adalah contoh gambar daripada pandangan tepi yang aku kaburkan dan juga gambar daripada pandangan atas yang kalian boleh lihat, yang aku ambil daripada Google Maps ni. Jadi bila kami tiba di sekolah tu, macam biasalah kami parkingkan kita punya van dekat tempat parking dia. Kemudian kita jalan lah
ke koridor ataupun tempat destinasi di dalam sekolah tu yang perlu kami buat penambahan ataupun perbaikan pendawaian. Tapi bila kami lalu di koridor-koridor ya, kelas-kelas ni, bila kami melewati kelas-kelas ni yang mana dalamnya ada pelajar tengah belajar lah. Yang peliknya, apa yang aku nampak, banyak tingkap-tingkap melopong. Bermaksudnya apa tau? Maksudnya berlakunya tingkat ni pecah sebelum ni. Sebab kenapa melopong? Mestilah tingkat tu pecah kan. Tapi heran lah, bila mana tingkat tu pecah, takkan pihak sekolah tidak menggantikan tingkat yang baru, walhal memanggil kami dengan harga berbelas ribu untuk membuat pendawaian elektrikal boleh pula. Jadi aku abaikanlah dengan kawan-kawanku kan. Walaupun ada prasangka yang buruk, kenapa tingkat pecah tapi tidak digantikan. Banyak yang melopong. Di antara kelas-kelas tu banyak yang melopong. Boleh katakan setiap kelas ada di tingkat-tingkat pecah. Melopong macam tu. Tapi kami abaikan. Kami buat pendawaian elektrikal macam biasalah di koridor sekolah tu. Sedang mana aku mengeluarkan screwdriver ya, balas, starter, lampu, casing apa semua, tiba-tiba tengkuk aku ni beremang tau. Meremang naik macam tu. Aku tengok kawan aku. Bila aku tengok kawan aku pun tengok aku. Dia pun tengok aku. Aku cakap, kamu rasa apa yang aku rasa? Dan dia pun cakap, iyalah, kita rasa macam tiba-tiba meremang je naik macam tu. Tapi tanpa ada sebarang rasa takut. Tak. Pagi babe, 9.30. Nak takut apa kan? Tapi tiba-tiba meremang. Kemudian tak lama selepas tu, tiba-tiba aku dengar ada tingkap pecah. Di tingkap pecah macam tu. Tingkap pecah tu aku dapat kedengaran seperti berada di tempat laluan koridor kelas yang aku jalan tadi. Pang, pecah macam tu. Kemudian bila mana tingkap tu pecah, kedengaran suara perempuan. Jadi aku anggap suara perempuan ni suaranya macam budak-budak. Jadi bila mana suara budak-budak, kita tahulah itu adalah pelajar perempuan. Dia menjerit dan terlolong tau. Menjerit macam tu. Dia bukan menjerit macam biasa, tak. Dia menjerit macam tu. Seram babe. Masa tu memang seram. Bila dengar tu seram, meremang bulu rumah aku. Aku dengan kawan aku ni yang tengah panjat tangga ni melompat tu bawah. Apa hal? Kita orang tengok lah. Kita berhenti kejap. Kita orang tengok. Kita orang jeling. Macam jeling tengok. Bila mana perempuan tu menjerit, tiba-tiba perempuan yang terlolong ni keluar lari dari kelas menuju ke entah ke mana-mana aja pergi. Tak lama kemudian, kedengaran pula dari kelas yang sama yang perempuan kena kerasukan histeria ni, kedengaran pula suara lelaki, ramai-ramai pelajar lelaki, ramai-ramai. Diorang sebut apa tau? Diorang sebut kejar, tangkap macam tu. Tapi yang hairannya, perkataan kejar dan tangkap yang dikeluarkan oleh mulut pelajar lelaki ni bukan dalam keadaan cemas ataupun takut, tapi dia punya suara nada dia, sebagai contoh, kejar, tangkap. Macam tu. Kalian semua, apa yang kalian rasa bila kalian berada di tempatku bila waktu ketika tu? Aku tengok macam terhibur, macam apa jadi ni? Perempuan kena histeria kerasukan, tapi pelajar lelaki keriangan mengejar perempuan ni. Bukan tu je, selepas tu tak lama kemudian, beberapa saat kemudian, teriakan perempuan yang kerasukan seorang ni disahut pula oleh kelas yang lain bersamaan dengan tingkap pecah. Pang macam tu. Jadi perempuan yang kerasukan di kelas lain pun sama, keluar berlari. Lepas tu pula kedengaran juga ada pelajar lelaki menjerit dengan perkataan yang sama dan nada yang sama. Kejar, tangkap, aduh, tangkap. Macam tu kan. Lepas tu sambung menyaut lagi. Kelas-kelas yang lain dah 4 kelas lagi. Tapi yang paling bahayanya apa tahu? Yang paling bahayanya adalah bila mana aku kedengaran bunyi tingkap pecah di aras 2, tingkat nombor 2. Pada waktu ketika tu aku berada di aras nombor 1, tingkat bawah dekat koridor. Jadi aku nampak dari kejauhan tingkat nombor 2 sekolah tu bunyi perempuan kerasukan, histeria dan tingkat pecah. Ini yang bahaya. Sebab apa? Bila mana di tingkat 2, kalau pelajar perempuan ni tengah kerasukan dan histeria ni, andai katalah kalau dia terjun, macam mana? Bukan 1-2 kelas, ada 3, 4, 5, 6 kelas di atas pun sama, sarut menyahut, tingkat pecah, bunyi perempuan menjerit tolong-lolong, kerasukan dan histeria.
keluar kelas nak mulakan larian Usain Bolt, belum sempat lagi, pelajar lelaki dan cikgu-cikgu di kelas tu tangkap cepat-cepat. Berbeza pula dengan di arah 1. Sempat berlari Usain Bolt, pelajar lelaki pun mengejar. Arah 2, sorry, tak ada peluang. Keluar kelas je terus tangkap. Dan kalian-kalian semua yang aku hormati, bahkan bila mana pelajar perempuan ni keluar berlari, kerasukan dan histeria, dan apa yang aku nampak selepas ni adalah agak kesedihan sikit lah, agak menyedihkan hati aku. Sebab apa? Cara pelajar lelaki yang mengejar ni agak macam kasar. Sebab apa tahu? Diorang bukan tangkap pelan-pelan, tidak, tapi diorang lari, diorang flying kick. Diorang lari, diorang tackle macam main bola macam tu. So macam mana dah agak-agaknya? Itu yang kena terajang, yang kena tackle. Belum lagi yang pelajar perempuan ni, yang kerasukan histeria ni jatuh sendiri. Ini yang masalahnya. Bila perempuan ni yang kerasukan jatuh sendiri, dia bukan jatuh sopan santun, malu-malu kucing macam orang masuk memindang. Bukan macam tu sama sekali. Tapi bila dia jatuh, ini yang bahaya. Sebab apa? Yang berlaku depan mataku ni, bila dia jatuh, kaki atas kepala bawah, kain pelajar ni terselak, totally terselak. Bila mana terselak, kalian cuba bayangkan dia punya maruah dalam keadaan diri tak sedar. Kalian bayangkan bagaimana keadaan bila mana dia sedar, kain terselak. Malu tak malu? Malu. Tapi Alhamdulillah. Sebab apa? Mari aku terangkan. Bila mana pelajar perempuan jatuh tersembam, kain terselak, tapi Alhamdulillahnya rupa-rupanya di dalam kain tu pelajar perempuan ni dah standby seluar tracksuit sukan warna hitam. Jadi bukannya keadaan macam tu aku tak nak cakap, tapi dah ada seluar. Alhamdulillah sangat. Jadi apa yang kalian fikirkan adalah sama macam aku yang fikirkan. Pertamanya, bila mana datang tadi, banyak tingkap melopong, pecah dan tidak digantikan. Walaupun pihak sekolah mampu nak gantikan, tapi tidak digantikan. Kedua, pelajar perempuan menjerit terlolong-lolong berlari keluar, tapi pakai seluar tracksuit dalam, dah standby. Ketiga, pelajar lelaki mengejar sambil keriangan, seronok, teruja, tak ada rasa takut ke, rasa gelisah tak, teruja macam pergi fun fair macam tu. Jadi disebabkan 3 perkara ni, bila kita amati betul-betul, adakah sekolah ni dah biasa dengan kejadian macam ni? Jadi selepas budak-budak yang histeria kerasukan ni dah kena tangkap, ustaz pun turun, ustazah pun turun, baca-baca, dah tenang-tenangkan keadaan. Kemudian dengar satu announcement daripada pihak sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar sekolah Tut. Anda dikendaki pulang dan balik awal pada hari ini. Hari pembelajaran akan bersambung seperti biasa esok. Sekian, terima kasih. Macam tu announcement buat, bermaksud pulangnya pukul berapa? Lebih kurang pukul 10 pagi dah pulang. Jadi selepas je kejadian pagi tu, kami pun abaikanlah. So aku anggap bukit sekolah tu hari tu agak malang sedikit dengan kejadian yang macam ni. Kami abaikan, kami sambung kerja macam biasa apa semua. Sampailah pukul 5.30, pukul 6 macam tu kami pun pulang. Bila pulang tu besok kami datang balik. Sebab apa? Sebab tempoh kerja kami dengan sekolah tu selama 4 minggu. Macam biasa besoknya kami datang dalam pukul 10, kami sambung continue je selepas sarapan, sapeda apa semua. Baru dalam 10 minit kami buat kerja. Kemudian tiba-tiba dengar lagi, ya Masya Allah, dengar lagi tingkap pecah, dengar lagi budak perempuan menjerit tololong, ya, kerasukan, histeria. Kemudian dengar lagi budak lelaki menjerit kejar tangkap, woi, kejar woi, tangkap, sambil keriangan, keseronokan. Arah 1, arah 2 sama je, semua sama. Kemudian selepas selesainya sesi terajang, apa, tackle apa semua, jatuh tersendiri, budak-budak histeria ni, ustaz-ustaz pun turun, ustazah turun, cikgu-cikgu pun turun, yang tahu-tahu baca ayat Al-Quran ni, dah tenangkan keadaan pelajar ni, dengar lagi announcement yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar sekolah Tut. Anda semua dikendaki pulang sekarang dalam jam 10.30 pagi. Besok pembelajaran akan bermula seperti biasa. Announcement macam tu. Jadi macam mana kalian fikir? Kalian rasa macam mana? Dah hari kedua ni. Masa tu hari, tak silap aku, hari Khamis. Sebab kami mula pada hari Rabu. Hari Khamis, hari kedua. Macam biasa kami pun sambung kerja macam biasa. Kami balik, besok datang lagi, hari Jumaat datang lagi. Masa tu kami datang agak awal sikit dalam 8.30 macam tu lah.
Bila kami buat kerja daripada 8.30 tu, lebih kurang dalam pukul 9 lebih, bunyi lagi tingkap pecah, budak kerasukan histeria, bunyi lagi pelajar lelaki yang berteriak keriangan keseronokan, kejar-kejar, tangkap-tangkap, ada pula aksi flying kick macam Jet Li, tackle macam Ronaldo, kemudian ustazah turun. Letih cakap, letih melihat. Kesian, aku kesian. Benda tu kesian sangat. Kemudian ada lagi announcement yang sama, suruh minta pelajar pulang. Masa tu hari Jumaat. Hari Jumaat 3 hari berturut-turut. Aku dengan kawan aku memang pelik keadaan tu. Sebab yang pertama, kesian dengan pelajar ni. Datang dengan niat dan nawai itu nak belajar. Kedua, keselamatan tak terjamin. Siapa-siapa pun boleh kena histeria. Ketiga, ingat kena histeria ni tak penat ke? Badan penat tau. Aku faham dan aku tahu, aku mengerti apa perasaan orang histeria selepas dia sedar dan bangun dalam keadaan terjaga. Sebab apa? Masa dia histeria, dia tak sedar pun apa yang berlaku. Jadi bila mana dia melakukan perbuatan berlari, pecut, memanjat, melompat, menumbuk, itu semua bukan perbuatan yang dilakukan oleh dia. Semua di luar kawalan. Dan bila mana dia sedar, dia akan rasa lenguh, penat sangat, kesakitan. Kalau dia tumbuk tingkap pecah, kalau berdarah, masa itulah dia akan rasa sakit. Itu kesian. Kemudian biasalah, itu masa tu hari Jumaat. Jadi bila kita dah buat kerja semua, kami pulang. Kemudian hari Sabtu, hari Sabtu ni lah aku datang sebab aku ada niat lain. Aku nak tengok kalau ada cikgu-cikgu yang kerja luar masa. Pada hari Sabtu tu aku nak tanya apa yang berlaku sebenarnya kat sekolah ni. Jadi jumpalah seorang cikgu ni. So aku tanya dekat cikgu ni, cikgu minta maaf, minta ampun banyak-banyak, saya nak bertanya boleh? Kalau tak keberatan, boleh tak cikgu tolong jelaskan pada saya dan juga rakan-rakan lain apa yang berlaku pada 3 hari yang lepas. Pada mulanya kami datang bekerja, terkejut dengan macam-macam yang berlaku. Jadi cikgu ni pun terangkan lah. Dia kata macam ni keadaannya. Cikgu ni terangkan padaku. Dia kata dulu ada satu kem motivasi yang dilangsungkan oleh pihak sekolah yang berlangsung selama 1 hari, bermula daripada Sabtu petang dan balik pada hari Ahad. Masa Sabtu petang tu tak ada apa-apa yang berlaku. Ya, pasang kemah apa semua, yang berkuda rotan apa semua dekat padang sekolah. Malam tu pukul berapa, cikgu tak maklumkan padaku. Cuma dia katakan malam tu masa sedang bermotivasi, tiba-tiba ada pelajar kerasukan menjerit-jerit. Jadi macam biasalah bila motivasi ni, kem motivasi ni akan ada standby ustaz dengan ustazah. Itu normal, itu SOP untuk motivasi, kem motivasi sekolah-sekolah ni. Jadi bila mana ustaz ni berdoa, membaca surah-surah Al-Quran tanpa kita pinta, tanpa kita berdialog, tiba-tiba pelajar perempuan yang kerasukan ni, dia berkata-kata. Pelajar perempuan ni dia berkata, tahu, aku tak nak lakukan balik macam mana pelajar perempuan yang kerasukan. Aku tak nak lakukan balik. Aku lebih wajar aku bagi tahu apa yang dia katakan. Dia kata macam ni, padang sekolah ni banyak benda-benda yang membahayakan kepada budak ni. Budak ni aku jaga dari dulu, daripada kecil sampai besar. Padang ni, sekolah ni tak selamat untuk budak ni. Jadi kamu semua jangan masuk campur. Lebih kurang macam tu. Aku lupa ingat dialog yang apa diperkatakan oleh cikgu ni, tapi lebih kurang macam tu maksud dia. Kemudian bila ustaz dan ustazah ni dengar, so dia rasa ada something dekat badan budak perempuan ni. Selepas selesai malam tu apa semua, keesokan bila ibu bapa pelajar-pelajar semua ni datang mengambil anak masing-masing, termasuklah yang budak kerasukan malam tadi, masa ni lah cikgu-cikgu dan ustaz-ustazah pihak sekolah semua ambil kesempatan, ambil peluang bertanya dengan ibu bapa pelajar yang kerasukan malam tadi. Bila ustaz, ustazah, pihak sekolah bertanya dengan ibu bapa kepada pelajar kerasukan ni, kalian nak tahu apa mak bapak dia cakap? Mak bapak dia cakap, jangan masuk campur. Ini adalah saka daripada keluarga kami yang menjaga untuk setiap keturunan yang dia pilih. Macam tu katanya, ya Masya Allah, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Ustaz, ustazah dah memainkan peranannya masing-masing, memberi nasihat, memberi kata pandangan supaya saka ni dibuangkan. Tapi tak tahulah ibu bapa ni ingkar, tak nak buang pada permulaannya. Wallahu a'lam. Sekarang apa jadi, wallahu a'lam, tak tahu. Jadi di situlah bermulanya, kata cikgu, selepas kejadian malam tu, rasanya mungkin jin-jin yang berada di sekolah, di sekeliling sekolah ni,
Sebelum ni rasa aman mungkin disebabkan rasa tercabar, rasa marah, memberontak masa waktu keadaan ketika tu berlakulah histeria kerasukan setiap hari. Setiap hari. Bayangkan kalian semua. Aku tanya dekat cikgu lagi, cikgu tak ada rasa macam nak selesaikan masalah ni walaupun benda ni dah berlanjutan lama, tak ada nak selesaikan masalah ke? Tak ada nak fikirkan apa-apa imbuhan atau cara-cara inisiatif yang lain untuk menyelesaikan masalah ni ke? Cikgu tu cakap pihak sekolah dan ustazah dan ustaz-ustaz ni semua ni dah memainkan peranan juga. Macam-macam usaha dah buat, tak menjadi. Dah panggil apa-apa kemahiran daripada pengubat Islam yang di sekeliling sekolah pun sama, tak boleh nak berubatkan juga sekolah ni. Kemudian mereka pernah memanggil salah seorang pengamal perubatan Darul Syifa di Ampang Selangor, pernah memanggil, dan pengamal perubatan Darul Syifa di Ampang Selangor ni bersetuju untuk hadir untuk mencuba menyelesaikan masalah ni. Akan tetapi, ni yang masalah ini, akan tetapi ada pihak atasan yang kontrol sekolah ni, hanya kemana cakap ni sebab dia politik sikit. Yang kontrol sekolah ni katanya dia tidak membenarkan untuk pengamal perubatan Darul Syifa yang di Ampang Selangor ni untuk hadir. Dia tidak benarkan, katanya sebab berlainan berbeza pandangan politik. Ya, subhanallah. Kalau nawaitu kita, niat ikhlas kita nak membantu, nak menyelesaikan masalah, kita tolak ke tepi semua pandangan politik, pandangan peribadi, kita cuba selesaikan masalah tu. Tapi kenapa perlu menitik beratkan pandangan politik dalam soal masalah sekolah ni? Subhanallah. Kalian cuba bayangkan, selama 4 minggu kami semua, aku dan rakan-rakan lain berkhidmat untuk sekolah ni, membuat pendawaian baru, membuat penambahbaikan, itu ini selama 4 minggu. Tiap hari kami dihidangkan dengan drama kerasukan histeria yang secara live berlangsung di depan mataku. Kalian rasa apa? Aku pada mulanya agak enjoy, tapi lama-lama aku sedih sangat, Habib. Aku sedih sebab pada waktu ketika tu aku umur berapa? Pelajar-pelajar sekolah menengah ni aku dah anggap macam adik. Setiap hari aku tengok kadang-kadang muka yang sama yang kena kerasukan. Yang paling bahaya ni tingkat nombor 2. Kalau dia kerasukan, bayangkan histeria. Kalau dia berlari, cikgu tak sempat sambut, pelajar lelaki pun tak sempat sambut. Kalau dia meloncat, macam mana? Bayangkan kalian semua. Cuba bayangkan. Kritikal, bagi aku sangat kritikal. Dalam 4 minggu ni yang berlaku tiap-tiap hari ni, ada juga dalam 2-3 hari sekolah cutikan pelajar, tapi tak lama, 2-3 hari je, kemudian belajar balik macam biasa. Boleh aku katakan dalam seminggu tu cuti sehari, kemudian seminggu kemudiannya tak silap aku berlarutan sekolah, lanjut sekolah, kemudian minggu ketiga tu ada lebih kurang 2-3 hari cuti sekolah balik, macam tu. Tempoh kerja kami, aku dan rakan-rakan kerja yang lain selama 4 minggu tu selesai. Masa hari terakhir tu pun sama juga, masih lagi berlaku. So sebelum aku beredar dari sekolah tu, aku jumpa cikgu penolong kanan, tak silap aku lah, aku lupa. Aku cakap pendapat peribadi aku sampaikan pandangan aku cakap aku sangat simpati dengan sekolah ni, minta mohon jasa baik sekolah cuba selesaikan. Ini pandangan peribadi aku cakap macam itulah, tapi dah tak adalah aku cakap macam ni, lebih lembut lagi. Aku cakap pandangan peribadi aku, mohonlah selesaikan masalah ini cepat, sebab saya sebagai orang luar pun saya rasa macam cukup sedih dengan keadaan ni. Tadi saya minta peranan daripada cikgu dan juga guru besar pun semua, minta tolong selesaikan masalah ni sebelum berlanjutan lebih parah. Okey, itu yang berlaku pada tahun 2009 macam tu lah. 2009 lama dah sangat. Pada tahun 2021 ni aku tak tahu apa yang berlaku lagi dekat sekolah tu, masih lagi ke ataupun tak selesai lagi ke, ataupun dah selesai ke, walau alam. Walaupun selesai, macam mana sekalipun, walaupun selesai, aku masih yakin masih terdapat lagi jin-jin, makhluk-makhluk jin ni masih ada lagi di sekitaran sekolah tu. Jadi apa pandangan kalian dengan pengalaman aku di mata ni, di kedua mata aku ni sendiri ni, lillahi ta'ala, tidak berbohong, ini yang aku lalui pada tahun 2009 tak silap aku. Selama 4 minggu 1 bulan, setiap hari dihidangkan dengan kejadian-kejadian sedih yang macam ni. Pertamanya menakutkan, keduanya menyeramkan, ketiganya berbahaya kepada pelajar-pelajar ni. Jadi kalian rasa macam mana? Adakah
bangunan prasejarah tu yang menyeramkan dan berbahaya? Adakah lorong di bawah sekolah-sekolah prasejarah ni yang membuatkan sekolah tu seram dan berbahaya? Adakah terdapatnya kejadian pelajar bunuh diri satu-satunya selama 20-30 tahun? Itulah satu kes pelajar bunuh diri yang menyebabkan sekolah ni seram dan berbahaya. Ataupun setiap hari berlakunya histeria kerasukan yang mana membahayakan pelajar-pelajar berkenaan. Jadi kalian rasa macam mana? Kalian fikir-fikirkan. Jadi itulah pengalaman aku pada waktu ketika masa aku bekerja sebagai pendawaian elektrika di sebuah syarikat selama 3 tahun sebelum aku bekerja sebagai project manager solar sampai sekarang. Itu pengalaman aku sepanjang 3 tahun tu. Dalam 3 tahun tu, itu pengalaman aku. Ada juga masa kat sekolah tu aku macam dapat dengar ya, macam ada budak berlari, kemudian ada budak teriakan halus-halus kerasukan pada waktu petang dalam pukul 5.30 macam tu. Ada juga, tapi aku tak nak ceritakan lah sebab boleh dikatakan agak sama-sama. Aku yakin tak yakin 50-50, tapi aku dengar macam halus-halus macam tu. Jadi tak perlu aku nak ceritakan keadaan pada waktu ketika tu. Yang aku terangkan adalah benda yang nyata yang berlaku depan mataku, yang sahih. Yang tak sahih aku tak nak cerita lah, takut nanti jatuh bohong pula kan. Mesti kalian hampa kan tak dapat tahu identiti nama sekolah berkenaan. Sebab apa? Pandangan aku, pendapat peribadi aku adalah wajar dan lebih baik aku rasakan nama sekolah berkenaan bagi menjaga nama baik sekolah tu, pertama. Kedua, ibu bapa yang pernah mensekolahkan anak-anak dia di sekolah tu. Ketiga, aku khawatir PIBG ataupun PPD sekalipun akan email dekat aku kejam-kejam dakwa-dakwi. Aku tak nak benda tu berlaku. Tak nak benda tu berlaku. Wallahualam. Jadi apa yang aku boleh dedahkan adalah maklumat sekolah ni di Perak. Ya, sekolahnya di Perak, di selatan Perak. Kedua, yang ketiganya adalah sekolah menengah kebahasaan, bukan sekolah rendah. Ianya adalah sekolah menengah kebahasaan. Jadi kalian yang mendengar, sekiranya kalian tahu ya, macam familiar lah dengan sekolah ni, macam tahulah sekolah ni, minta tolong jangan bagi tahu. Jangan bagi tahu. Kita ni menjaga keaiban sesuatu. Walaupun kita nampak ianya tak aib, tapi tanpa kita sedar mungkin ia akan mengaibkan seseorang. Jadi wajar kalau kita tak beritahu nama sekolah ni. Apa yang aku boleh tahu, inilah yang berlaku di sekolah ni. Adalah satu-satunya sekolah yang angker, seram dan layak kita panggil berbahaya. Macam biasa, kalian kena faham, kalian kena tahu setiap apa yang kita bualkan, kita bincangkan, kita ceritakan. Sebagai contoh seperti aku sekarang ni, makhluk-makhluk jin yang secara umumnya majoriti masyarakat Melayu yang menggelarkan jin yang hantu, silap ya. Silap tu, jin bukan hantu, jin adalah jin ya. Secara tidak langsung adalah berhampiran dengan aku sekarang ni. Tidak terkecuali di sekeliling kalian yang mendengarkan juga. Kalau kalian nak tahu, sebenarnya sekarang ni aku tengah buat rakaman pada waktu jam tengah malam tau. Sekiranya kalian nak kongsikan kisah-kisah seram yang dialami oleh kalian ya, bolehlah hantar dan kirimkan kepada aku melalui email yang aku dah kongsikan di description di bawah. Mohon kalian kirimkan kepada aku. InsyaAllah aku akan cuba ceritakan kisah-kisah kalian semua dengan cara aku sendiri selepas aku hayati betul-betul apa yang dilalui oleh kalian. Terima kasih kerana sudi menonton dan mendengarkan. Mohon jasa baik kalian semua subscribe, share dan like, on notification supaya kalian dapat kisah-kisah seram yang akan datang. Dan juga selain jasa baik kalian, aku mohon untuk subscribe, aku juga memohon jasa baik kalian untuk komen. Ini adalah penting buat aku, komen dan komen supaya aku tahu apa pendapat kalian, apa pandangan kalian berkaitan dengan kisah aku kali ni ya. Mungkin daripada pandangan kalian tu akan memperbaiki apa kekurangan aku. Aku cuma lihat diri aku berdasarkan komen kalian. Jangan lupa untuk menjanji kita pada setiap Selasa dan Jumaat jam 11 malam. Bagi yang mengikuti kisah seram, kisah benar edisi khas, pastikan kalian mengikuti kisah sambungan chapternya pada Jumaat ini jam 11 malam. Kita berjumpa lagi
dengan kisah seram yang lainnya pada hari yang sama dalam Kisah Seram Alam Jin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara.